Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Apa khabar saudara Syam Arifin? Saudara selamat petang saudara Datuk Wira Jamaluddin, saudara Acik Rafael, pada Aidi. Begitu juga saudara Nazri, saudara Syahrudin, saudara Pasak Kelantan katanya. So Pok Nek King, apa khabar Pok Nek? Terima kasih anda kerana sempat atau sama dengan saya petang ini ya, saudara Syamsuddin, saudara Yaumon, apa khabar anda? Semoga anda sihat walafiat. Saya hari ini masih lagi dalam keadaan keletihan. Ya, Raja Azhar, kita juga saudara Madam K, saudara Albert, saudara Khalijah, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Semoga sihat walafiat. Saya okey, badan sihat, tapi kadang-kadang biasalah dah umur-umur begini saya. Sebagaimana yang saya katakan, asalkan badan saya sihat, Madam K, saya akan berusaha untuk bersiaran dengan anda, memberi pencerahan yang termampu. Saudara Muhammad Radi, apa khabar saudara? Suara pun kata tak seksi lah suaranya. Ya, saudara Syah Ibrahim, selamat petang. Anda makan apa petang-petang begini ya? Hari ini petang minggu. Hari ini saudara adalah hari Ahad, tanggal 11 Jun 2203. Hari yang sepatutnya kita bersama dengan family, duduk minum-minum petang sambil melabun. Tentunya saudara Muhammad Razi, saudara Syah Ibrahim, sambil-sambil kita mengimbau masa silam dan bercerita melabun apa yang kita alami hari ini saudara. Ya, saudara Aktif Ramzah, apa khabar? Itu juga dengan saudara Pizan, Apit at more work katanya. Saudara Dev, Puan Asia, apa khabar? Maaf, dia kata saya ibu tunggal anak 3, dia mau sedikit perbantuan. Saya tak tahu Puan Asia macam mana nak buat saudara. Puan Rizana, Cik Ani, zaman sekarang semakin susah Cik Rizana ni, apa Puan Asia. Rizana, Cik Ani, Waalaikumsalam. Buat puasa nazar hari ni, alhamdulillah, kerana anaknya Rizal SPM dapat 8A. Tahniah Puan Rizana, anak dapat 8A. Begitulah hati seorang ibu. Bila anak dia berjaya, dia bergembira, ada nazarnya, dia buat puasa. Tapi anak-anak tahukah mereka kasih sayang ibu dan bapa mereka? Ya, saudara Abdul Aziz dari Miri, terima kasih. Semalam saya betulkan pandangan Profesor dengan beri penerangan. Terima kasih Puan Saudara Abdul Aziz. Sebab saya bercakap terus terang saudara, sama ada kadang-kadang perlu kita jelaskan saudara. Cuma petang-petang begini saudara Abdul Aziz, saya tak boleh berbicara soal politik. Petang-petang ni saudara Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Mangganu, petang-petang ni kita melabur sikit cerita-cerita bersekitar kehidupan kita. Ya, saudara Puan kami Sadahlan, petang ni apa cerita? Petang ni kita cerita mempelai. Sebab saudara, tadi saya jam 12.30 macam tu lah. Saudara, saya menghadiri majlis mempelai ataupun jemputan majlis perkahwinan anak sepupu saya. Dia keluarga saya besar saudara. Ya, saudara Azli. Jadi diadakan di sebuah dewan yang agak hebat lah saudara. Di sekitar Gelameri ya saudara. Jadi bila saya hadir, Puan Selamah Yusof, apa khabar anda? Cuaca Kuala Pilah masih lagi panas, memang panas. Cucu pahlawan dari Putatan, Sabah, terima kasih. Saudara Said Adnan, selamat petang. Begitu juga saudara Azhar Terona, saudara Kak Ji, saudara Muhammad Salihin, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Saudara Said Adnan, selamat petang. Begitu juga Yohana Ali. Saudara, jadi bila saya pergi ke majlis perkahwinan tadi, memang ramai saudara. Saya hadir di majlis tersebut, jemputannya ramai dan diadakan di dewan yang besar, bukan kaleng-kaleng lah saudara. Ini saya rasa perkahwinan yang saya anggap sebagai perkahwinan orang-orang kayangan saudara. Besar majlisnya, diadakan di dewan yang memang wow saudara. Cuma bila saya hadir ke majlis tersebut, sebenar-benarnya harapan saya bukan untuk makan, minum dan menikmati jamuan saudara.
ataupun meraihkan pasangan pengantin. Tapi saya ingatkan kan itu adalah saudara saya datang. Saya yakin tentulah ramai saudara mara yang akan hadir dan berkesempatan untuk saya bertemu dengan mereka, saudara. Jadi akhirnya saya terasa bahawa saya ni seolah-olah alien in the family, ataupun terasa orang terasing. Terasa terasing dalam sebuah keluarga besar kerana ramai yang tak saya kenali. Kalau mereka tidak memperkenalkan diri mereka, saya tak tahu. Sebab sebelah bapa, sebelah mak, sebelah pengantin lelaki, sebelah pengantin perempuan. Jadi sebab itu saudara, selalu saya katakan, kalau kita mengadakan majlis perkahwinan, adalah lebih baik kita kembali pada fitrah yang dulu. Buat di rumah, ataupun tak payah dewan-dewan lah saudara. Saya tengok tadi memanglah, Saudara Abu Seman, apa khabar? Saudara Usman Hashim, Saudara Syahidi, Saudara Azhar Teruna, Saudara Ilyas Muhammad. Saya merasakan buat majlis besar-besar begitu memang hebat. Tetapi alangkah baiknya kalau diadakan di rumah, di halaman rumah, tentulah ramai kawan-kawan boleh datang. Sahabat saudara mara kita tahu semua. Ini dia sebab kerana dewan tu besar saudara, dan meja sebelah sana tak sempat kita santuni, meja sebelah sini tak sempat kita santuni. Jadi kemesraan tu hilang saudara. Memanglah makanan memang disediakan memang hebat saudara. Cuma saya lihat makanan, saya rindu. Selalu saya katakan, saya rindu untuk menikmati juadah majlis perkahwinan seperti jelatah. Tak ada tadi saudara. Jelatah tu adalah timun, carrot, nanas, bawang besar. Yang dulunya jelatah ini selalunya disediakan oleh kaum ibu. Sambil duduk, mereka menyediakan jelatah dan nasi untuk jamuan, sama nasi putih ataupun nasi minyak, saudara. Samping itu ada ikan ataupun goreng ikan, ataupun kita disediakan ini orang sebelah belah Johor dia kata membantai, orang sebelah Johor, sebelah belah selatan dia kata membantai, ataupun menyiang ini daging sama ada kambing ataupun lembu, saudara. Begitu juga ayam menggoreng. Jadi suasana itu tentu seronok, saudara. Kalau majlis perkahwinan di kampung-kampung, saya rasa. Tapi ini tidak adalah memang. Mungkin saya tidak salahkan tuan rumah. Dia berusaha untuk menyediakan terbaik untuk para jemputan, para tetamu. Tetapi cuma saya yang hadir itu sebab saya berkata tadi, saya terasa saya sebagai alien in the family. Saudara Haji Hamidi, saudara Pak Chu, salam sayang katanya. Dulu kenduri kahwin tempat makan bersila. Namun selesa. Saudara Haji Hamidi, terima kasih. Kami di semua di semuanya hadir. Terima kasih. Jom kita mengeteh. Boleh, Saudara Hamidi. Saudara Amiruddin Sazali, Saudara Nurid Rizwan. Selamat petang. Dari Kuantan, Saudara Nurid Razwan, Saudara Puan Nur Azia Azizan. Jumpa di majlis kahwin, meriah. Semua ada. Semua ada. Tapi jumpa di saat jenazah, kita kehilangan seorang. Itu majlis perkahwinan. Saudara Amiruddin Ghazali. Lapar ni. Cerita makan-makan. Saudara. Begitu juga Zul Razali daripada Kok Lanas, Kelantan, Ramli Karim daripada Keluang, saudara. Jadi berbalik pada cerita majlis perkahwinan tadi, saudara, saya hadir. Saya katakan bahawa saya rasa terasing dalam sebuah keluarga besar. Kerana tak dapat saya jangkau meja ujung sana. Dalam dewan yang besar, saudara, sekadar lambat-lambat tangan hilang kemesraan dalam sebuah keluarga besar yang sepatutnya. Dulu selalu saya katakan kenduri dan kendara. Jadi memanglah selera makanan disediakan, memang asal keluarga tu memang untuk menjamu selera keluarga yang datang. Tetapi saya rasa kalau hanya sekadar untuk makan minum saja, bukan itu matlamatnya. Sejujurnya saya katakan bahawa bila kita mengundang keluarga hadir di majlis mempelai itu untuk memperkenalkan kehadiran saudara baru dalam sebuah keluarga kita. Sama ada daripada lelaki ataupun pihak perempuan. Kalau anak kita anak perempuan, maka yang hadir keluarga dari pihak lelaki itu artinya kita bertaut keluarga. Walaupun IPA duai, tetapi itu dia kata IPA duai. Maksudnya saudara, kita menautkan hubungan kekeluargaan yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Tapi bila diadakan majlis perkahwinan di dewan-dewan ataupun secara yang macam tadilah, saudara, dewannya besar, kayangan, saudara, dengan hiasan, bunga-bungaan. Tapi saya melihat bahawa sesuatu yang hilang. Makanan, jamuan makanan tak ada masalah, iaitu secara buffet.
Ambil tu adalah budak soal isikan nasi. Tak ada masalah. Nasinya sedap, nasi biryani. Kemudian ada pula ayam masak merah. Kemudian ada lagi kambing, ada daging masak hitam dan buah-buahan. Yang saya kata-kata jelatah tak ada saya. Dan dulu saya, kalau kita kahwin di kampung-kampung, dia buat 4 mata atau 5 mata. 5 jenis lah, 5 jenis lauk dan sebagainya. Ini tidak 2 mata, 2 jenis saja. Iaitu nasi sama ada ayam masak merah ataupun daging masak hitam. Sedap saudara. Saya bukan nak komen tentang masakan ya, saudara Asyik Kafah. Selamat petang. Saya merasakan makanan memang terbaik lah. Tetapi kita hadir bukan untuk makan saudara. Salam pada semua Puan Norizan Said. Begitu juga saudara Norid Rizwan. Ya, suasana dah berbeza. Memang berbeza saudara. Sebab itu saya katakan, seandainya anda membuat kenduri kendara atau ada majlis perkahwinan, mempelai untuk anak-anak anda ataupun saudara mara yang buat di kampung, saya rindu saudara. Saya rindu untuk hadir di majlis tersebut. Untuk kita bersila di balai ataupun tempat makan, atas tikar mengkuang, tak ada masalah. Sekarang ni memanglah orang suka duduk atas meja. Maklum sajalah orang Melayu sekarang ni dia naik darjatnya, darjat kayangan saudara. Saudara Hamid dari Kuantan, saudara Azman. Jadi saya rindu sesuatu itu. Rindu ada hidangan, dalam talam. Bukan nasi talam saya. Nasi talam itu budaya orang Arab. Ini budaya bangsa Melayu kita. Ni ada mangkuk kecil. Gulai, ikan, sambalnya, jelatahnya sambil kita duduk makan. Ya. Saya Norizan Said, saya jantan. Oh, terima kasih saya Norizan Said, jantan. Orang lelaki, bukan jantan saya. Minta maaf. Kadang-kadang bila muncul nama begitu, kadang-kadang saya ingat Norizan tu perempuan. Ya, Puan Dayang Saleha, Saudara Kamarudin Ghazali. Nasi dulang, itu memang yang kita rindu. Ya, Saudara Norizan Said, saya minta maaf saudara ya. Kadang-kadang maklum sajalah. Sayur umbuk kelapa, itu lagi kerinduan saya, Saudara Asyaka. Tapi tak ada dah. Saudara Pak Cu, ayam masak merah dan temikai masak merah. Temikai masak merah baru saya tahu. Tak tahulah Pak Cu kalau buat kenduri kat Langkap. Jemput-jemputlah saya. Saya rindu sebenarnya saya. Tapi kalau jauh sangat tu susah jugalah. Saudara Din dari Seremban katanya. Puan Muslimah Sarif, Saudara Yat Zuan. Saya rasalah saudara, kalaulah dekat-dekat mungkin sekitar Negeri Sembilan atau Melaka, sepaling jauh pun Melaka lah, ataupun sekitar belah Perak ni, kalau ada jemputan insya-Allah saya hadir seterusnya. Sebab saya rindukan untuk menikmati juadah umbut kelapanya, ikan goreng saudara, makan bukan dengan bersudu saudara orang kayangan saudara. Tak, itu orang-orang tertentu saja. Kita kalau dapat sayur umbuk kelapa tu ataupun macam di Kedah lah saudara, gulai pucuk batang pisang, dua kawah, Saudara Bakri Abra, kerabu pucuk paku, celur dengan jantung pisang. Meleleh lah hidup saya saudara. Ya, Saudara Norizan Said. Norid Rizwan, tak ada orang nak angkat hidangan lah sekarang ni. Betul saudara, tak ada dah. Dulu saudara, kalau kita pergi ke majlis-majlis perkahwinan di kampung, anak gadis duduk bersimpuh sambil menganyam ataupun menyulam telur telur yang diletak dalam telur peluk kuning saudara, ataupun dalam anyaman bunga. Sekarang dah tak ada saudara. Sekarang ni nak balik nanti, maka keluarga pengantin, ibu atau bapa pengantin tunggu kita, kuna anak kecil akan bagi kita oleh-oleh. Itu kadang-kadang terpulang lah. Ada yang letak dalam kek, ataupun orang panggil gift door, ataupun untuk sekadar buah tangan untuk pulang. Tapi tidak macam dulu. Dulu telur, tak dapat telur tu mengamuk saya dulu, kecil saya. Saudara Norid Nizan, tak ada orang nak angkat, betul saudara. Sayur umbuk kabung saya tak pernah dengar. Sebab saya umbuk kabung rasanya pokok kabung ni kata kalau masak makan boleh pening kepala tu. Saudara Ilman Nafizan, memang susah nak cari umbuk kelapa. Pak Cu, Seri Tembikai memang merah bila dah dimasak. Oh begitu. Tembikai memang merah bila dah masak. Betul saudara. Saudara Zamri Zainal. Jadi bila kita dapat hidangan ataupun pemberian anak gadis yang menyantun ataupun menyulam
telur, hiasan dengan bunganya. Seronok. Ini bukan untuk kita dapat bawa balik rumah, ini hiasan. Rumah saudara saya punya kahwin, dia ada kelas, ada pemak. Itu bukannya. Itu bukan budaya kita, saudara. Budaya kita, walaupun sebutir telur ayam, tapi nilainya, saudara Zamri, nilainya terlalu tinggi di jiwa dan di hati kita. Kemudian, saudara, bila kita berkenalan dengan keluarga tu, biasalah saudara, mesti letakkan dalam sampul ataupun dalam tangan kita ada mesti wang sikit sebagai bukan untuk membayar harga makan, tidak, itu tanda komitmen kita kepada keluarga. Itu dikatakan seada-adanya lah. Benarlah saudara-saudara saya, jika diingatkan ke Kenduri dulu memang rindu suasananya. Sulaiman Terengganu, bunga telur, betul, saya rindu suasana itu. Balik dapat bunga telur, telur tu kadang dicelup dengan pewarna merah. Aduh, seronoknya saudara. Itu kita dah tak ada lagi, saudara. Soal jamuan hebat macam mana pun, saudara, ini terpulang pada selera. Ada orang dia suka makan. Dulu-dulu, saudara, kalau kenduri kenara ni, ada nasi ujang panas, ada nasi minyak, ada nasi biryani. Tapi tuan rumah akan menyediakan nasi putih. Kerana usia saya ni, saudara, kalau sekadar nasi biryani tak boleh nak makan banyak sangat. Ni tadi mungkin makan nasi biryani, pewai sikit badan saya agaknya. Ya, Saudara Azhar Maulana Castello. Dia kata kerabu, toge, kerang, pucuk paku. Itulah keadaannya. Brother Jimu, Brother Jimmy. Selamat petang. Baru sampai Melaka, balik dari Sri Petaling, majlis kerja kahwin. Bubur kacang hitam dan cendol. Memang sedap, saudara. Dulu saudara Norit Ridwan, telur pindang tu direbus, bukan warna merah tu, pewarna. Kalau telur pindang tu warna dia warna coklat. Saudara Muhammad Azmi Ali, apa khabar saudara? Sekarang ni saya yakin saudara juga sibuk menghadiri majlis mempelai. Kalau tidak pun duduk kat rumah, cari kuih-kuih petang, curi goreng pisang, ataupun balik daripada majlis perkahwinan. Dan bila kita pergi majlis perkahwinan, memanglah saudara, dia punya menu pun sekarang ni tak macam dulu-dulu saudara. Menu hari ni penutupnya kadang-kadang ada teh tarik, ada aiskrim, setengah tu dia macam cendol, bubur kacang, bubur pulut hitam dan sebagainya. Zaman saya dulu kalau makan tengah hari sajalah. Balik carilah kalau nak minum teh tarik dekat kedai lah, saudara. Cuma yang disediakan air sirap. Air sirap itu mungkin sekarang ni warga kita concern ataupun memikirkan soal kesihatan. Jadi air-air itu mestilah daripada air mineral, bukannya air ambil dari pipe saja, saudara. Saudara Azlan Yusof, bunga telur dengan pulut tu wajib bagi pada tamu. Betul, saudara. Tapi sekarang dah tak ada, saudara. Tak dapat. Saya pergi tadi tu, saya pulang dengan kehampaan. Hampa bukan kerana saya suka, saudara. Hampa pertama sekali saya terasa diri saya terlalu terasing dalam sebuah keluarga yang cuma saya sempat bertemu dengan nenek kepada pengantin pasangan. Lepas tu kedua ibu bapa pengantin duduk di luar, guna apa saudaranya. Dan sempat jugalah saya duduk bersama dengan pasangan pengantin. Saya mengalu-alukan pengantin, saya kata welcome to the family. Ceritakan sikit sejarah family kita pada pengantin yang baru menyertai keluarga. Seharusnya saudara, saya rasalah apabila kita bertandang, saudara lah, bukan jemputan saudara ya. Saudara Abdul Hamid, dulu saya suka tolong buat pelamin macam pondok tiang dari buluh yang dibalut dengan kertas bunga. Betul, itu bukan pondok pelamin, saudara. Bukan pelamin, itu bangsal tempat orang makan. Kalau pelamin tu dalam rumah. Puan Selamat Yusof, kampung saya dulu kenduri kahwin buat pulut kuning cicah dengan rendang betik. Alhamdulillah, sedapnya Puan Selamat Yusof. Itu juga saudara Izzuddin. Petang ni kita sembang pasal mempelai pengantin. Saudara, sebab saya yakin hari ini tentulah ramai ataupun banyak teman-teman kita mengadakan walimatul urusnya. Ya, dia waktu hadir dari Larut. Terima kasih waktu Saudara Azhar Maulana Castello. Sekarang ni penanggah malam dapat air ketum. Tak tahulah saya. Jadi dulu-dulu anak gadis sibuk dengan menyantuni ataupun membuat hiasan untuk bunga telur, ya saudara. Tetapi pihak lelaki pula sibuk dengan mengangkat hidangan. Seronok sangat, meriah. Satu hidangan, nasi tambah 3,
Ikan 4, gulai 5, seronoknya saudara. Itulah kendaranya saudara. Suasana begitu. Tapi ini tak ada dah sekarang saudara. Jadi anak-anak muda pun kelang kabut hantar. Air 5, air 1 jak. Aduhai saudara, sedap Pelamin. Oh, tempat dia, tempat saya katanya Pelamin di luar rumah. Oh begitu. Dia selalunya tempat saya di negeri saya, di kawasan saya, Pelamin dalam rumah saudara. Tak apalah, itu soal Pelamin. Tapi yang saya nak santuni bahawa budaya kita sudah memasuki era baru. Era baru bila kita menerima kehadiran pengantin. Kalau anak saudara ataupun adik saudara ataupun keluarga kita ataupun anak kita, saudara perempuan, maka yang hadir itu tentulah pasangannya lelaki. Apakah dikenalkan? Ini Mak Ngah, ini Pak Ngah. Di kampung saya dulu dikenalkan saudara. Macam tadi saya sempat duduk sama pengantin kerana kebetulan sepupu saya tu yang mengadakan majlis walimatul urusnya anak perempuan. Jadi saya berkenalan dengan pengantin lelaki. Kerja kat mana? Dia kata sebagai seorang insinyur. Alhamdulillah. Salam saudara Syakah Ahmed kena. Salam damai dan salam kasih sayang. Lauk lemak sambal belacan ikan kering tu sudah cukup berselera. Betul saudara petang-petang begini. Saudara Brother Jimmy dia kata dulu kerja kahwin seronok. Gotong royong. Lauk-lauk diisi dalam dulang besar kemudian dihidang di meja makan. Satu saudara saudara Nurizan pengantin sekarang tak lena cuci kawah dan periuk belanga. Dululah saudara. Dia saudara Azhar Maulana Castello. Susahlah sekarang nak lihat gotong royong, masak. Semuanya pakai catering. Betul saudara. Dan belanja kos tinggi sebenarnya saudara. Sebab Pak Cu ketika dia juga tumbuhnya rasa cinta antara remaja. Sebenarnya bila kita dapat berkenalan, mengeratkan lagi ukhuwah ataupun ikatan kasih sayang antara pasangan lelaki dan perempuan. Jadi berbalik pada cerita saya tadi, saya berbual dengan pengantin lelaki. Dia kata dia bekerja sebagai insinyur. Alhamdulillah. Cuma saya sempat menyatakan, welcome to the family. Selamat datang dalam keluarga kami. Keluarga kami adalah keluarga besar. Mak pengantin ini bukanlah saudara rapat dengan saya, tetapi bapa pengantin itu adalah sepupu saya. Dan saya harap anda dapatlah menyantuni kehidupan sebagai pasangan pengantin baru. Jadi bila kita berbual dengan pengantin, dia pun seronok saudara. Sempat juga pesan pada lelaki, jadilah seorang suami yang baik, yang menyayangi isteri. Dan pesan pula pada anak saudara saya tu, ya kena ingat ya, sekarang ini lepaslah sudah tanggungjawab kedua ibu bapa. Anda sekarang sudah pun menjadi berada di bawah tanggungjawab suami anda. Ingat, dia adalah pintu anda untuk ke syurga. Jadi santuni, hormati dia, dan mudah-mudahan perkahwinan ini kekal abadi hinggalah ke jannah. Semoga anda berdua juga akan berpimpin tangan menuju ke jannah satu ketika nanti insya-Allah. Itu antara ungkapan-ungkapan saya berbual dengan pengantin tadi. Kalau ada masalah, kalau ada sedikit kecoh-kecoh, gaduh-gaduh, jangan diperbesarkan. Mana bumi tak ditimpa hujan, mana pantai yang tidak dilanda oleh ombak gelombang, mana lidah yang tak tergigit. Orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, mana lidah yang tak tergigit. Jadi sebab itu saya katakan, kalau ada masalah yang kecil-kecil tu saling bermaaf-maafan. Tak ada masalah, jangan diturutkan perasaan. Saya tengok terkasimalah kedua pengantin tadi, dan saya mengucapkan kedua mempelai moga bahagia. Sebab saya lihat tadi dapat juga sempat bertemu dengan datuk kepada pengantin yang tinggallah datuk perempuan, neneknya. Sebab datuk lelaki telah meninggal dunia. Guna mamak saudara ramai. Datuk saudara pun ada. Ni tinggal seorang lagi pun, saya tinggal satu je saudara. Bapa saudara, yang lain semua pun telah pun kembali ke rahmatullah. Jadi di situlah saya merasakan tadi saya terasing dalam sebuah keluarga besar kerana tak sempat menyantuni saudara-saudara saya yang lain. Jadi sebab itu tadi juga bila saya balik dalam perjalanan pulang, saya teringat sebab semalam sempena perpimpin UMNO ada juga kawan-kawan saya, kawan-kawan lama, teman-teman lama yang datang ke Kuala Lumpur, tapi saya tak sempat menyantuni mereka. Sedih juga saya. Ada seorang sahabat tu memang saya rapat dulu waktu saya zaman persekolahan, berasal daripada Pantai Remis Perak, Saudara Abdul Muin. Malam tu saya kebetulan makan malam dengan warga daripada seberang Takir, Terengganu.
Jadi dia telefon saya kata, marilah makan sekali. Dia pun datang. Tapi saya tak dapat apa orang kata, melapangkan ataupun ruangkan masa yang panjang. Kerana selepas itu saya bertemu dengan teman-teman dari Langkawi pula. Pun saya dapat santun lebih kurang setengah jam. Selepas itu berjumpa pula dengan kawan saya daripada Kemaman. Berborak. Jadi sampai 2 pagi, 3 pagi. Jadi saya merasakan bila kita teman-teman kita bertemu tak dapat sesantun ni, saya ada sedikit kesalahan. Saya bukan orangnya yang melupakan sahabat, tidak saudara. Puan Robiah Osman, Waalaikumsalam, saudara Abdul Hamid, dia kata gaduh-gaduh manja. Itu pesan saya pada pengantin. Kalau bergaduh tu gaduh-gaduh manja lah. Saudara Azhar Maulana Castello, dulu sebelum seminggu nak majlis ada mesyuarat pembagian tugas, betul. Sekarang dah tak ada saya. Haji Hamidi, sebenarnya suasana majlis perkahwinan terdahulu bergantung pada kendak dan perbincangan bersama ketua-ketua adat ataupun Tok Empat. Dulu, Saudara Hamzah Hussein, Saudara Megat Zarudin, Saudara Datuk Anwar Bakar, Saudara Wan Syarudin. Dulu saya, Rubiah Osman, apa khabar? Waalaikumsalam, selamat petang. Tapi tadi bila saya menghadiri majlis itu, saya memang bila tak dapat menyantuni keluarga, saya teringat bila saya, semalam tak sempat kawan saya. Apa perasaannya? Apa perasaan teman-teman datang dari Langkawi daripada jauh? Jadi tadi, saudara, saya angkat telefon sebelum saya buat pencerahan ni. Ya, saudara Rosie Rus. Ya. Saya telefon, saya kata minta maaf, Min. Saya tak dapat lama dengan you. Cuma dapat lebih kurang dalam 20 minit, 30 minit. Tak apalah dia. Jadi bila dia maafkan tu terasa lega saya. Kalau tidak, saya rasa bersalah, saudara. Saya kalau teman-teman membuat temu janji, kalau saya tak dapat berjumpa dengan mereka, saya rasa bersalah. Selalu sebab saya kata tak dapat jumpa, bagi tahu awal-awal. Tapi kalau dapat berjumpa pun waktu yang begitu pendek pun rasa sedih juga, saudara. Saya merasakan kalau diri saya lah jumpa teman-teman orang kata layan endah tak endah, saya balik dengan kecil hati. Tadi saya tak kecil hati saya, cuma saya rasa saya berada dalam keadaan yang keterasingan. Terasing dalam sebuah keluarga besar. I'm aligned within the family. Jumpa saudara Zu tadi. Zu tu lelaki saya. Teman-teman ada saudara saya yang jadi doktor, jadi insinyur, yang jadi peniaga, usahawan dan sebagainya. Tapi tak sempat untuk berbual, untuk bermesra macam mana. Kalau di kampung, senang saudara. Sedap, bukan senang. Sedap duduk bersembang. Boleh orang kata bersoreh dah. Saudara Azlan Yusof, dulu pinggan mangkuk kena sewa. Kalau mana-mana yang pecah tu, Tuan Kenduri kena ganti balik. Itu memanglah sewajarnya. Tapi dulu mestilah bila majlis dah selesai, kalau tak ada pinggan atau mangkuk yang pecah, kena dipecahkan juga. Itu sebagai adat dulu-dulu, saudara. Jadi sekarang ni, bila berada dalam dewan yang serba mewah begitu, akhirnya saudara, saya minta diri, saya pergi ke surau, dalam komplek yang begitu besar, komplek Kayangan, saudara. Solat, lepas solat, saya turun ke di tingkat bawah, cari kedai mamak yang berhampiran, saya duduk minum teh tarik seorang-seorang. Bukan apa, saya cuba untuk menghiburkan hati saya yang saya merasakan bahawa saya semakin terasing dalam sebuah keluarga besar. Itu susah juga saudara. Ini orang kata mat jiwa-jiwa sikit. Saudara Eddie Tahir. Waalaikumsalam. Kemudian hari ini saya merasakanlah, mungkin sebab itu pencerahan saya malam petang ini agak mild sikit, agak sedih sikit. Mungkin terbawa-bawa oleh perasaan tadi. Saya seronok sebenarnya. Saya rasa 2 minggu sebelum acara majlis itu, saya sudah membayangkan dapat jumpa dengan Mak Alang, dapat berjumpa dengan Kak Nga, Kak Chu. Mungkin saya membayangkan, saudara. Meriah, seronok juga. Saudara Bu Wandi Zunaidi dari Sarawak, saudara Abdullah Majid. Dia kata salam sejahtera, terima kasih. Dan saya merasakan 2 minggu kita memeta impian dan harapan untuk dapat bertemu dengan family dan saudara. Tapi bila sampai di majlis tersebut, memanglah dapat jumpa dengan bapa pengantin, berpeluk-pelukan, ada kerinduan lama tak jumpa keluarga sekali. Tapi bila masuk dalam dewan, tengok meja-meja ramai, ujung sana, ujung sini, itu yang saya katakan tadi, terasing dalam sebuah keluarga besar. Dan wajah-wajah tak ada orang kenalkan. Saudara Eddie Tahir, ada jumpa Ottoman tak? Tak jumpa Ottoman. Saya cari juga kalau dapat jumpa Ottoman Mat Tahir. Saudara Amir Syarudin, apa khabar saudara? Dia kata bukan mat jiwa-jiwa, tapi dalam hati ada taman. Benar Saudara Amir Syarudin. Saudara Aziz Abdullah, apa yang buat
saya merajuk. Saya tidak merajuk, saudara, tapi saya merasakan sekali-sekali saya terasa bahawa saya terasing dalam sebuah keluarga besar, tak dapat menyantuni keluarga. Harapannya jumpa makna dapat, tapi bila tengok dewan, maklum sajalah saudara, dewan besar, meja pula tu ada untuk orang ni, untuk orang ni, dan tak ada siapa perkenalkan kita. Saya tahu keluarga ya saudara, jadi terasalah rajuk orang tua. Saudara Abdullah Majid tak orang bera. Tak tahu saudara. Abdullah Majid dia kata saya tak orang bera. Macam mana tu? Saya bukan rajuk saudara, bukan rajuk hati, tetapi saya merasakan bahawa suasana yang diharapkan tidak begitu. Sebab saudara kena tahu ya, keluarga saya keluarga besar. Bila ada suatu majlis upacara, bila saya balik kampung, ada majlis perkahwinan, seronok saudara. Berjumpa dengan Pak Nga, Pak Lang, duduk, kita melabun, berborak. Ini tak ada saudara. Sebab masuk majlis, cari meja yang kosong, duduk. Saya dengan family saya duduk, ambil makanan, beratur. Kemudian isilah nasi berani, ayam masak merah, sikit daging, ambil sikit buah temikai, bawa ke meja, makan dengan segarpu. Saudara, saya sebenarnya sudah ambil terkukur. Itu saya merasakan seharusnya kita kembalilah pada fitrah saudara. Fitrah kita santuni untuk keluarga. Saya tak nampak orang bera yang sedar tu. Tak tahulah saudara Abdullah Majid. Nur Azia Azizan, hibur orang tua tu. Dia bukan hibur orang tua saudara. Saya merasakan bahawa upacara yang seharusnya menyantuni semua family tak kesampaian. Tapi majlis besar saudara. Majlis memang majlis kayangan. Saya bangga. Eddie Tahir dia kata eloklah terasa tu, maknanya tak ada kebas sana sini. Memang saudara, kita tak mengebas orang. Melibas adalah saudara Eddie Tahir. Jadi saya melihat bahawa bila kita menghadiri majlis begitu, sewajarnya majlis, orang kata kenduri kendara, nama saja majlis itu Walimatul Urus, majlis mempelai. Tapi iyalah, hasrat kedua keluarga tu memanglah untuk memberi yang terbaik untuk para tetamu. Tetapi kadang-kadang itulah, bila diadakan dalam dewan besar, mungkin saudara, kaum keluarga yang datang tu mereka pun takut juga, takut tersinggung ataupun menyalahi adat, begitu saja. Sebab masuk malu saya lah dewan besar, nanti duduk meja sembarangan, nanti terasa pula hati. Maklum sajalah, majlis orang besar-besar, majlis kayangan. Tetapi kalau di kampung dia tak peduli, duduk gitu saja. Saudara Syarifah, Puan Syarifah Zat Abdullah, generasi muda ramai yang tak kenal, dan mereka pun tak kenal kita kecuali diperkenalkan oleh ibu bapa mereka. Itu yang maksud saya. Anak-anak bukan orang lain, anak kita, anak saudara, anak Pak Lang, anak cucu Mak Ngah, tapi tak dikenalkan. Jadi itu yang saya katakan terasing dalam sebuah keluarga besar. Saya belum majlis, betul. Kadang-kadang kita rasa siapalah kita, dah tua begini. Bagi saya rasalah. Sebab itu saya katakan saya rindu untuk menghadiri majlis perkahwinan atau majlis mempelai di desa-desa yang permai, yang indah, jiwa tentram. Ya, sudah nek. Saya amat merindui suasana begitu. Tak apalah, berjamuan bukan mestinya kita makan dengan hidangan yang wow, yang super wow, dengan diiringan dengan muzik-muzik, penyanyi jemputan hebat-hebat, bukan. Sebenarnya saudara Puan Nur Azia Azizan, memang itu saya ni seorang yang teramat cinta dan sayang kepada keluarga. Lebih-lebih daripada family. Saudara boleh tanyalah, kalau saudara kenal dengan keluarga saya, boleh tanya. Memang begitu. Saya ni jiwa happy go lucky. Dia tak ambil kesan, tapi sayang kasih pada keluarga. Ya Puan Nur Azia Azizan. Tadi bila kita hadir tadi tu tak kenal. Saya adalah 5-6 orang tu, saya ketemu 5-6 orang, anak siapa ni? Dia pun nak cerita nama mak dia. Mak dia pun kita bukan ingat saudara. Ribuan nama yang ada register dalam otak kita ni. Dah tua-tua ni semakin iris. Jadi bila kata, ini anak Liah. Oh, anak Liah. Bapak kerja apa? Lelaki tanya, you ni keluarga belah mana? Kebetulan sahabat saya ni tadi, saudara saya ni, mak ibunya asal orang Johor, bapanya keluarga saya dari Perak. Dia kata Johor, oh ni keluarga belah Johor lah. Lelaki atau perempuan? Dia kata belah perempuan. Anak siapa? Bersorang lah sebab sempat lalu 3 minit saudara, baru kenal, oh anak orang ni. Kerja kat mana sekarang? Rumah, akhirnya saya dapat tahu rumah dekatnya. Sepelaung aja dari rumah saya saudara.
saudara. Jadi getinya saudara, dalam suasana kehidupan hari ini, kita semakin jauh dengan sahabat, saudara mara yang walaupun tempat tinggal mereka dekat. Ya saudara Armin, rumah saya dengan rumah anak-anak saya tak jauh. Kalau orang Tutulu kata sepelaung. Kalau naik motor tak sampai pun 2 minit. Naik kereta mungkin traffic jam 5 minit. Tapi tak ada yang sudi hadir. Kerana apa saudara? Kerana rumah kita berada dalam kawasan yang saya katakan gated society. Rumah yang kita kurung diri kita apabila adanya pengawal keselamatan pasang gate. Nak masuk dia orang datang pun susah. Saudara Amir Syarifuddin Ahmad, dia kata mengimbau nostalgia. Beliau pun sama begitu juga ada. Ya, saudara Majid, jangan kita nak salahkan neraka kita yang sedia kita ada. Jangan kita salahkan neraka kita yang sediakan di situ. Tak perkenalkan tu salah. Betul lah, tak kena diperkenalkan. Saya Edi Tahir, generasi muda, mereka tidak merasakan, tak dapat menjiwai. Dan sepatutnya kita ibu bapa menyemai. Seperti saya kata tadi, lain kali dapat tahu anak saya tinggal rumahnya sepelaung je daripada rumah tempat tinggal saya. Ada pula dia kata saya yang di Petaling Jaya, saya tinggal Shah Alam, tapi tak pernah berjumpa. Itu saya kata tadi. Saya ingatkan bila hadir dalam majlis perkahwinan begini nak bertemu dengan sanak saudara yang terpisah dalam keadaan yang tidak dipisahkan. Jadi Zahil, kita terpisah dalam keadaan yang tidak hasrat kita untuk dipisahkan. Kerana kita sibuk dengan bekerja, kita sibuk dengan waktu, bila dah mempunyai keluarga, anak-anak, cucu-cucu. Puan Saudara Rabuddin Pasarat benar. Memang benar bahawa sekarang ini semangat kejiranan semakin terhakis. Inilah sahaja masalah yang kita hadapi dan saya mengharapkan kalau kita mengadakan majlis lain kali, tak payahlah sewa di dewan-dewan yang kayangan, buatlah di rumah. Selamat petang Puan Saudara Nur Ali. Dan yang penting, ingatlah saudara Jamal Nasir, dia kata Saudara Jamal Nasir, dia kata semuanya catering handle. Betul lah saudara. Kadang-kadang yang catering pula dia pun tidak mempunyai kaki tangan secukupnya. Paling-paling tinggi pun dia untuk satu majlis tu 5-6 orang. Jadi ada, dan hidangan tidak terhidang, kita terpaksa beratur. Saudara, kadang-kadang ni bagaimana kalau tetamu sebelah lelaki, kita duduk belakang tu, sebelah pihak pengantin sebelah sana, kita tak kenal, duduklah berdiri. Jadi itu yang terasing dalam keterasingan. Saya mengharapkan teman-teman, kalau anda mengadakan majlis di rumah dan adanya keluarga, saya insya-Allah akan hadir. Saudara Robiah Osman dia kata ada, tapi kenapa? Kenapa tak tahulah. Janganlah kita jadikan diri kita terasing dalam sebuah famili besar. Jadikanlah kita, kemesraan itu paling penting. Kita adalah kita, dan dalam dunia yang sementara ini, dalam kesempatan kehidupan yang sebegini, santunilah family. Kepada semua pasangan yang mendirikan rumah tangga pada hari ini, doa tulus dari saya, selamat menjalani kehidupan baru dan menghadapi pancaroba, dan letakkanlah kesabaran itu mengatasi segala-galanya. Ingat pesan saya, mana bumi yang tidak ditimpa hujan, mana laut yang tidak bergelora, mana pantai yang tidak didambakan oleh ombak. Rawatlah cinta kasih anda sebagaimana sebelum anda mendirikan rumah tangga, penuh dengan kasih sayang, kekalkanlah. Janganlah jadikan majlis perkahwinan diraikan oleh keluarga sebegitu hebat, sebegitu besar, tapi berakhir dengan titisan air mata. Selamat menjamu selera, selamat pengantin baru, dan selamat berbahagia untuk semua teman-teman. Jumpa lagi malam nanti, jam 9.30 malam, kita berbicara tentang politik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.